أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم اللهم رب يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم رب يسر ولا تعسر إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم رب يسر أمورنا ولا تعسر علينا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, kepada hambanya agar ia memberi peringatan kepada seluruh alam semesta termasuk jin dan manusia. Surah Al-Furqan ayat yang pertama. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, yakni keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menahan diri daripada keinginan nafsunya yang tidak baik. An-Nazi'at ayat 40. Sadaqallahul Azim. Benarlah Allah dalam firman-firman-Nya.
Yang berbahagia dihormati pengurusi jawatan kuasa pengurusan Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan dan seluruh dan kuasa pengurusan surau, Ashabul Fadilah, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, dan yang dikasihi, yang diraikan di pagi yang penuh barakah, di pagi Jumaat yang penuh keistimewaan ini, seluruh para jamaah, khasnya daripada para jamaah muslimin dan muslimat Surau An-Nur Fasa 3A, dan diraikan juga rakan-rakan taulan sabahanda kita yang bersama pada pagi ini, non jauh di luar daripada surau, di utara, selatan tanah air, timur dan barat, Semenanjung, bahkan Sabah Sarawak, bahkan di mana-mana pun yang bersama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan di saat kita berada di majlis ilmu yang penuh barakah ini, kita sedang berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sedang didoakan oleh para malaikat Allah dengan 1001 pintu rahmat, kemuliaan dan kebaikan yang berpanjangan. Kerana kita percaya yakin selama-lamanya bukanlah perkara yang kecil makna di saat kita dapat berada di majlis ilmu yang seumpama ini, sekalipun secara live online FB, termasuklah berada di Dewan Surau, Dewan Masjid secara bertemu, bersua muka, face to face. Kerana itu semua berada kita anggap, dan hakikatnya memang kita berada di majlis ilmu. Dan apa yang utama ialah kita mendengar bicara ilmu disampaikan, dikupaskan. Mudah-mudahan itulah kekuatan yang dapat kita ambil, kerana suatu keyakinan kita wajib tanam dalam hati nurani kita bahawa ilmu adalah merupakan jalan utama dalam kehidupan beragama kita. Bahkan itulah jalan yang akan mempermudahkan bukan saja urusan di akhirat nanti, bahkan urusan dunia lagi. Ya, kalau urusan dunia, maka ilmu akan menjauhkan kita daripada pintu kejahilan, pintu keburukan, kemaksiatan. Kerana ilmu, apalagi di alam sana nanti, dikaitkan dengan hadis yang lain. Satu hadis daripada Nabi SAW dikaitkan dengan Nabi berjanji kepada kita, dengan ilmu Allah permudahkan jalan ke syurga. Maksudnya, dengan sebab ilmu, di alam akhir nanti syurga akan menanti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Siapa yang melalui satu jalan untuk mendapat ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan untuk sampaikannya ke syurga. Allah permudah jalan untuk sampaikan kita ke syurga. Itu satu jaminan. Di mana bermula kita, tuan-tuan, dalam usaha kita ke arah syurga Allah tadi, dunia selamat, di akhirat berjaya, ialah dengan ilmu. Jadi tentang ilmu ini kita yakin, percaya bahawa tak ada suatu alasan yang boleh kita letak dalam hidup kita atas apapun keadaan kita. Sibuk, tak sempat, banyak kerja, ataupun apa sajalah yang sifat macam itulah, kesibukan, banyak kerja, tak ada masa cukup. Tak ada alasan semua itu, kerana ilmu ini wajib diusahakan, dijihadkannya. Kerana kalau kita tak ada usaha dan jihad ke arah menuntut ilmu secara konsisten, melalui perjalanan ke nak sampai ke masjid, melalui laluan untuk ke surau berjemaah, melalui usaha untuk dapat kat di mana-mana, kita akan dapat. Apalagi alasan kita kerana faktor-faktor masa, sibuk dan seumpamanya. Selama-lamanya manusia kalau dikait dengan soal masa, sibuk dan tak ada masa, memanglah kita akan dapat ilmu lah, tuan-tuan. Tapi hakikatnya tidak begitu. Kerana seorang mukmin, dia akan sentiasa buka jalan-jalan hidupnya dengan usaha al-mujahadatu fi talabil ilmi. Dia akan berusaha untuk
mencari ruang-ruang untuk dapat ilmu dalam apa cara sekalipun. Jadi antaranya ialah melalui usaha kita di pagi ni, bersama kita bertemu walaupun di alam maya, tapi mudah-mudahan kesannya bukan kecil kepada kita, kerana ilmu tidak pernah menipu kita, ilmu tidak pernah mendustakan kita, tapi ilmu suatu kebenaran yang akan membuka pintu-pintu hati. Kejahilan dapat dirawati dengan ilmu, keburukan, maksiat dapat dirawati dengan ilmu, kebejatan akhlak dapat dirawati dengan ilmu. Ini semua di antara keyakinan yang kita kena tanam, kerana Nabi SAW mengajar kita begitulah keadaannya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tuntut ilmu suatu kewajipan bagi setiap orang Islam. Saya agak panjang sikit mukadimah bab ilmu. Sebab apa? Sebab dalam masyarakat semasa pada hari ini, kita tidak boleh mengambil sikap mudah dan dipermudahkan. Kerana bila ilmu tidak mendasari sebuah kehidupan, banyak benda-benda yang negatif akan muncul dan timbul daripada kehidupan seharian kita. Kita mungkin terjebak dengan 1001 kejahatan dan ke arah melakukan keburukan. Baik kata-kata, baik perbuatan, ataupun sikap-sikap kita, akhlak kita akan terjelma hal-hal negatif. Kalau kata-kata sifatnya caci maki contohnya. Kalau dalam bicara dalam sudut penulisan, tulisan-tulisan yang mempropagandakan orang ramai, tulisan yang bersifat celaan, tulisan yang bersifat makian, tulisan yang bersifat hentaman, ya. Ataupun kalau akhlak pula, kita dengan sikap yang negatif, tidak suka untuk bercakap dengan orang, kita menafikan hak orang lain dan kita menunjukkan sikap yang negatif. Ini semua merupakan di antara datang daripada punca ilmu yang tidak masuk dalam hati. Ialah kita cakap ilmu, amal satu hal, iman satu perkara, tetapi ilmu ini kalau sudah tidak masuk hati jiwa, dia akan merosakkan seluruh perjalanan kita, menimbulkan akhlak yang kotor, akhlak yang buruk, akhlak yang keji, baik di perkataan, tulisan. Hari ini orang boleh saja menterjemahkan akhlak buruk dengan tulisan, dalam bentuk WhatsApp, dalam bentuk komen-komen dalam FB, komen-komen tulis dalam IG, Twitter, macam-macam saluran yang sifatnya tulis saja keji, maki, hamun, kata-kata yang sindiran, yang tajam, yang pedas. Ini merupakan satu penyakit yang tidak boleh selesai kecuali orang tu ada ilmu yang memandunya, memimpinnya, ilmu yang membina hatinya, ilmu yang mencahayakan jiwa hidupnya. Tapi inilah di antara perjalanan kita yang kita sedang hadapi, dan saya kira apa yang saya ungkapkan di awal pagi dalam kuliah subuh online ini bukanlah untuk mengata kepada siapa, tidak, sebab yang bercakap pun ada kekurangan, ada kelemahan, tapi kerana kita ini merupakan manusia ada kelemahan, alangkah baik kalau kita dapat melihat kelemahan kita. Belum melihat kelemahan orang lain, kita letakkan torchlight pada diri kita sendiri. Halakan torchlight itu kepada diri kita, hati kita, jiwa kita, perangai kita, akhlak kita sendiri. Kerana kalau kita halakan torchlight kepada kita, maksud kita halakan suluhan kepada kita, kita mungkin nampak aku ni jahil rupa-rupanya, aku ni ilmu tak banyak pun, aku ni ilmu ada tapi tak beramal, aku ni banyak kekurangan, aku ni banyak kesalahan aku dah buat, cuma aku tak dilihatkan kepada orang kesilapan atau kesalahan. Allah sembunyi kesilapan, tapi hakikatnya aku banyak kekurangan. Orang lain yang aku nampak kurangnya tak banyak, lebihnya banyak. Jadi suluhan ini tuan-tuan penting. Dan saya sebut ini bukan apa, sebab kita nak perjalanan kita pada hari ini perjalanan yang konsisten dengan iman, dengan ilmu, perjalanan yang diwarnai dengan taqwa dan amal soleh, perjalanan yang diwarnai dengan keinsafan dalam hati jiwa, perjalanan yang disertai dengan keyakinan kepada soal dosa dan pahala, perjalanan yang dihayati dengan nilai-nilai peribadi yang baik, soleh,
dan sebagainya lah. Jadi dalam hal ini kita sewajarnya kena bermuhasabah, kena berada dalam kerangka biar ilmu memandu kita, kerana di antara pesaka besar yang ditinggalkan Nabi kepada kita dalam hidup ini sampai kiamat, salah satu ialah pesaka ilmu. Ini di antara sabda Nabi SAW. Nabi pernah bersabda dalam satu hadis yang sahih, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin. Dalam satu hadis ini bersabda, para nabi-nabi tidak meninggalkan dinar, wang kepada umat baginda masing-masing, tapi tinggal kepada umat adalah ilmu. Innama warrathul ilma, tapi para nabi-nabi telah mewariskan kepada umat mereka yang datang kemudian ialah ilmu. Termasuk Nabi kita Muhammad sendiri, wafat baginda dengan ilmu yang tinggal kepada kita. Ilmu tentang iman, ilmu tentang soal pembinaan hati dan jiwa, ilmu tentang halal haram, ilmu tentang pahala, ilmu tentang akhirat, syurga neraka. Itu ilmu. Itu warisan Nabi kepada kita. Kata Nabi dalam hadis yang sama, faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin. Siapa yang mengambil peluang-peluang ilmu itu, maka dia telah mengambil peluang yang secukup-cukupnya, peluang yang sewajarnya, peluang yang melimpah ruah secukupnya. Maknanya orang belajar ilmu ini, dia sedang membina hidupnya dalam keadaan secukupnya untuk kebaikan, keselamatan, bukan ke arah keburukan yang boleh menjahanamkan, merosakkan hidupnya. Jadi tuan-tuan sekalian, saya kira dalam hal inilah yang kita nak kena semak balik, kita nak kena cek balik, muhasabah kembali. Dan bila orang tanya kepada Al-Imam Al-Imam As-Samarqandi rahmatullahi alaihi tentang bagaimana akhirnya seorang berilmu itu bila dia dalam suasana hidupnya dijaga ilmu, dengan ilmu dijaga, apa kata Al-Imam As-Samarqandi? Pasti dan mesti orang berilmu tidak akan lalai dalam urusan hidupnya. Sekalipun dia lalai, dia akan kembali kepada Allah dengan sesegera mungkin. Maksudnya, kalau ada kesilapan, kesalahan pun dengan ilmu tadi, dia akan kembali kepada jalan hidup yang sebenarnya. Tidak akan tenggelam ataupun lemas dalam lautan kesalahan selama-lamanya. Dia akan berenang ke tepian dan dia akan selamatkan daripada lautan yang dalam. Contoh macam itulah. Jadi orang ilmu ini dia cepat kembali kepada jalan, kepada pangkal jalannya. Ini suatu di antara yang kita nikmati. Dan hakikat saya duk termenung, duk semak, duk tengok balik dalam hal ini, satu benda munasabah. Sebab kita dalam hidup tuan-tuan, bila kita boleh ada titik keinsafan ataupun titik keinsafan lah, kita mula insaf ya akan kesalahan kita, kedosa kita, kurang kita, kesilapan kita. Puncak utama ilmu sebenarnya, ilmu, setitik ilmu dalam hati kita, dia boleh memandu kepada titik yang lain. Setitik ya, tak banyak, tapi ilmu dia akan pandu. Dia tak akan beku dan diam. Ilmu tak akan beku diam sebenarnya. Dia akan didik kita kepada kebaikan. Jadi ada orang yang boleh berubah daripada tak elok pada elok kan titikan ilmu. Dia dengar sikit je, sepatah tapi hatinya mula berkata-kata, kenapa aku nak kekal dalam maksiat lagi? Kenapa aku nak kekal dalam kejahatan, keburukan, dalam kejahilan? Ilmu dia belajar dengar itu cukup untuk membawa kepada jalan kebaikan, keselamatan, keamanan. Ada cerita yang saya pernah baca. Saya tak ingat bacaan itu daripada kitab mana, tetapi satu cerita dinukilkan oleh beberapa kalangan tokoh ulama semasa kita jugalah, menceritakan ada seorang pemuda, ya, syab nasya'a fi ma'siyatin, yang hidup dalam kemaksiatan. Maknanya jangan cakap belah dosa pun dia tak buat, semua dia buat. Pemuda. Tapi satu hari, cerita ini saya ingat saya baca lama sangat dah puluhan tahun masa belajar dulu, dan daripada satu teks muzakirah, kalau tak silap saya, muzakirah ni maksudnya
bukan buku lah, tapi teks pengajian secara bertulis yang dibawakan oleh para pensyarah dalam kelas, bentuk tulisan muzakirah tu maksudnya nota-nota lah ya. Diceritakan di zaman tabi'in lah, bukan zaman Nabi lah, zaman tabi'in, zaman kemudian selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas zaman sahabat pun ya, tabi'in. Pemuda ini syabun nasya'a fi ma'siyatillah. Dia hidup keadaan banyak buat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dosanya tak cakaplah, dalam usia beliau yang begitu muda, dosa banyak. Boleh berubah kenapa? Satu hari boleh singgah untuk qada hajat di satu lokasi ilmu. Ialah kalau zaman kita surau lah. Zaman tu mungkinlah surau tidak semacam sekarang, tapi yang penting dikuasai orang belajar ilmu. Di situ adalah tandas awamnya. Dia singgah untuk qada hajat. Bukan nak belajar pun, qada hajat kena berhentilah. Kita ni kalau qada hajat tu kita tunaikan buang hajat orang kecil atau besar, di mana kita boleh berhenti? Kita orang cari anak di masjid kita berhenti. Kalau tak nak sembahyang pun ada orang berhenti buang qada hajat je. Tak apalah, ceritanya semua dia berhenti di satu lokasi. Dalam keadaan orang sedang belajar ilmu, maka dia qada hajat. Hanya semata-mata dia dalam masa qada hajat, dia keluar qada hajat, dia dengar bicara dari jauh, bicara ilmu disampaikan oleh guru yang mengajar. Apa ceritanya? Dia dengar bicara tentang soal dosa dan akhirat. Cerita disampaikan guru tadi tentang dosa dan hari akhirat. Ancaman akhirat akan orang dosa. Bagian-bagian. Dia dengar, sesaat itulah air matanya mula tumpah. Air mata mula menitis daripada kelopak matanya. Setelah diqada hajat ni, dia bukan niat nak masuk masjid soal nak berjemaah di surau tu ataupun tempat lokasi ilmu, tak. Qada hajat aja, tapi terdengar bicara guru mengajar itu tentang soal maksiat dan ancaman di pada mahsyar nanti. Dosa, ancaman di hari akhirat. Itu saja. Air matanya mula tumpah. Lantas jam itu juga dia masuk, menyusup dalam majlis itu, duduk dengan seramai yang ada majlis itu. Ya. Tuan-tuan jangan gambarkan surau sekarang lah. Ini zaman tabi'in. Sekadar, tapi dia masuk menyusup tengah-tengah khalayak itu sampailah selesai pengajian itu. Air mata tak kering. Lantas dia datang bertemu dengan syekh yang mengajar, al-mudarris, al-muallim yang mengajar itu. Lantas dia mengatakan, saya nak kembali kepada fitrah saya sebenarnya. Dia guna bahasa yang saya baca dalam nota itu, dalam muzakir itu. Dia guna bahasa, aku nak kembali kepada fitrah aku yang sebenarnya. Fitrah apa? Fitrah bersih lah. Jiwa yang asal bersih, bukan kotor. Maka dia nak balik kepada Islam yang dianuti secara fitrahnya. Dia mengaku. Lantas syekh tadi pun faham. Seorang guru yang bijak, dia faham hakikat pemuda ini sedang nak kepada keimanan yang sebenar, nak bertaubat. Maka dipeluknya pemuda tadi dengan penuh kisah, dikatakan bahawa engkau telah memilih jalan hidup yang selamat. Allah tidak akan kecewakan kamu. Akhirnya pun berlaku dari ayat menyatakan pemuda tadi akhir menjadi orang paling utama yang dipercayai oleh syekh tadi. Maksudnya merapati syekh tadi sampai ke peringkat dia orang paling utama dan dekat dengan syekh. Orang kenal mudah-mudahan. Kesan perubahan datang daripada mana? Kerana mendengar sepatah bicara. Bukan duduk sampai berjam. Dengar sepatah bicara tentang dosa pahala, tentang neraka, tentang hari akhirat. Cukup untuk merubah jiwa manusia yang dah kotor sebenarnya. Itulah kita sebenarnya. Betul kita, tuan-tuan, dalam hidup kita beragama ni, laluan kita kena cari ialah laluan ilmu. Kalau kita nak membina sebuah kehidupan yang lebih berjaya, senang dan tenang di hari-hari mendatang, waktu mendatang, di saat kita dah mula buat kesilapan banyak, dan saya termasuklah, kita kena usaha dengan ilmu. Kena usaha dengan cara setiap bila masuk dalam hati jiwa, dia tidak akan mengecewakan kita, bahkan dia akan mula buka hati yang sempit, dibuka dengan ilmu. Hati yang buta dibuka dengan ilmu. Hati yang sakit dibuka dengan ilmu. Hati yang dah hitam pekat dibuka dengan ilmu. Hati yang dah mati macam mana pun dibuka dengan ilmu. Kerana ilmu ini adalah satu cahaya suluhan daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ilmu tentang akhirat,
ilmu tentang dosa pahala, ilmu tentang syurga neraka, ilmu tentang hari mahsyar, ilmu tentang kematian. Ini semua tuan-tuan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu Allah ini ilmu yang tidak akan mematikan kita, bahkan ilmu yang akan terhidup dan menghidupkan kita. Jadi hal ini saya kira saya agak panjang, saya tak bercadang cakap hal ini sebenarnya awalnya, tapi kerana saya merasakan bahawa kita dengan ilmu ini tidak boleh kita mengambil sikap yang mudah, kerana ilmu adalah merupakan pintu rezeki yang utama, yang akhirnya dengan ilmu sajalah kita akan mendapat jalan-jalan keamanan, keimanan, jalan keselamatan, kejayaan yang abadi. Hal inilah yang disebutkan para ulama dengan kata mereka bahawa orang yang jahil, orang yang mencari sebab untuk mendapat sesuatu Allah Subhanahu wa taala, muka Allah, dan orang berilmu, orang yang sebab untuk diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun dalam hidup ini kita nak kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah beri kita ilmu. Sebagai contoh, dalam satu hadis yang saya sebut semalam pada kuliah duha pun sebut kepada rakan-rakan para jemaah saya di Subang Jaya semalam pun, kemudian sebut banyak kali, ada satu hadis Nabi sallallahu yang kita wajar dan patut, sewajarnya, sepatutnya, sewajibnya lah kita mengamalkannya dengan maksud rintihan. Bagi kita mengharapkan bantuan Allah, kita mengharapkan pertolongan Allah, kita mengharapkan Allah beri kita bantuan pertolongan yang konsisten setiap hari, setiap jam. Kita minta apa kepada Allah? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yang sahih, diajar Nabi kepada umat baginda, para sahabat, untuk diamali malam, siang, pagi, petang. Kita minta apa yang pertama? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ya Tuanku, aku mohon daripadamu ilmu yang bermanfaat. Tadilah masuk ilmu walaupun sikit tapi bermanfaat, masuk banyak lagi bermanfaat, boleh membina, mengubah pemikiran kita, mengubah nilai hidup kita, mengubah cara kita berfikir kepada kebaikan daripada kejahatan kebaikan. Ilmu bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon daripadamu ilmu yang bermanfaat. Yang keduanya ialah warizqan tayyiban. Kita minta rezeki yang kita capai, kita masuk, kita cari hari-hari itu rezeki yang baik, tayyiban, yang halal, yang baik, yang bersih. Bukan rezeki yang haram, bukan rezeki yang boleh membinasakan iman, amal, kehidupan kita. Mana punca rezeki kita nak yang baik-baik, jangan puncanya haram, daripada sumber menipu, rasuah, daripada sumber haram dalam konteks perniagaan. Tak kira lah pekerjaan seharian kita, nak rezeki yang halal. Sikit halal, banyak pun halal. Sikit di Allah redha, banyak Allah redha, bukan yang Allah murkai. Rizqan tayyiban. Ini antara warna kita, tuan-tuan, warna hidup kita lah. Mana soal pemakanan ini bukan soal yang remeh. Pemakananlah membesarkan perjalanan hidup kita, bukan soal besar badan saja, bukan soal tambah kilo, tapi menjadikan hidup kita mulia tidak pada hari mendatang. Pemakanan, air kita minum seteguk, nasi kita makan sesudu, kuih kita makan sepotong, sekeping. Itu rezeki yang halal, jangan haram. Yang haram membunuh keimanan kita, merosakkan akhlak, bukan peribadi kita semata-mata, bahkan boleh merosakkan keluarga kita, anak pinak kita. Takut kita, tuan-tuan. Dan yang ketiga kita minta apa? Wa amalan mutaqabbala. Dan ya Allah, aku mohon kepadamu amalku mutaqabbalan, amal yang diterima, bukan amal yang tertolak, bukan amal yang haba'an manthura, amal yang debu berterbangan, langsung tak ada nilai. Tak nak, tuan-tuan. Kita buat ni, kita nak Allah terima by cash, Allah terima secara mudah, dan Allah terima secara penuh kemuliaan. Dikabulkan amal kita menjadi paksi utama untuk kita dapat rahmat di padang mahsyar nanti. Itu kita nak. Jangan amalan yang kita buat tertolak, jangan. Wa amalan mutaqabbalan, amal yang Allah terima walaupun sedikit. Sunat tapi sedikit tak apa, Allah terima. Yang banyak kita buat, kita pun Allah, lagilah kita Allah terima. Baik. Ini di antara proses yang saya kira kita kena lalui, dan saya sebut pada pagi ini dalam kerangka kita sebenarnya kontak perbincangan kita pagi, kadang-kadang kita live kan pagi Khamis,
Hari ini pagi Jumaat, dalam tempoh 2 hari itulah, sama ada Khamis atau Jumaat, penting banyak Khamis. Hari ini ada sedikit pertukaran tarikh atau waktu. Kita bercakap dalam kerangka itu. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kita mengislahkan, memperelokkan, memperbaiki, dan kita cuba nak membina, lil bina, untuk membina, membangun hati jiwa kita. Kerana akhirnya kita nak tengok hidup ini dirahmati Allah, bukan dibenci Allah. Hidup ini diradai Allah, bukan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebenarnya saya nak bincang pada pagi tentang satu isu, bukan satu isu lah, satu perkara, iaitulah bagaimana hidup ini kita, tuan-tuan. Dia kaitan juga ada tadi sebenarnya. Satu di antara kaitan utama dalam hidup beragama kita adalah kita diwarnakan dengan keyakinan betapa Allah Subhanahu wa taala menerima kita atas apa alasan sekalipun. Ya, saya bermaksud bahawa dalam hidup kita ini, bila kita buat silap macam mana pun, Allah tidak akan jadikan kita kesempitan selama-lamanya. Tidak. Kerana sifat Allah itu Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Ini pun satu di antara laluan yang kita kena yakini, kerana Allah buka laluan keampunan, laluan yang cukup terbuka. Contohlah kita ambil, walaupun hadis ini saya kira hadis yang sudah acap kali disebut-sebut dalam konteks pengajian kita di surau, di masjid, bahkan online ni, saya ingat bukan saya sebut, ramai dah sebut. Hadis Muslim dan Imam Ahmad dalam satu Nabi bersabda kepada kita, secara sahih hadis ni, Nabi bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi law lam tadhnubu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin yadhnubuna fayastaghfiruna fayaghfir lahum." Kata Rasulullah, kalaulah Nabi bersumpah dengan nama Allah, demi wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku dalam genggaman tangan Allah, aku ni dimiliki Allah SWT, kalaulah kalian tidak melakukan dosa, ya, nescaya Allah akan binasakan kalian dan menghadirkan orang lain, dan mereka melakukan dosa, mereka minta ampun, Allah akan ampuni mereka. Hadis tuan-tuan, satu hadis yang jelas. Kalaulah kita tak pernah berdosa, Allah tidak akan biarkan kita begitu. Allah akan datang kaum yang lain, dan kaum yang kedua datang ini ada kekurangannya. Mereka akan buat kesilapan, dan bila mereka buat silap, Allah ampunkan. Hadis ini ada satu peringatan bahawa tidak mungkin, faham elok, tidak mungkin kita ini tidak pernah buat silap dan dosa. Nama saja manusia, siapapun kita, akan ada titik kesilapan, kesalahan. Ini kita sebut di awal tadi, dosa kita ada. Tetapi Allah Maha Kaya. Kita buat kesilapan, Allah sedia mengampuni dosa-dosa kita, dengan syarat kita nak balik kepada Dia. Sebab tu kalau ada orang kata dalam hidup saya tidak pernah buat dosa, ia adalah sesuatu pendustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pendustaan? Mana mungkin manusia buat silap. Yang tak pernah bersilap, yang tak pernah buat kesilapan, yang tidak akan buat kesilapan adalah Nabi-Nabi SAW. Kita boleh nak angkat macam itulah. Kalau mereka ada silap pun Allah batal, Allah telah ampunkan. Tapi mereka Allah pelihara, Allah jagai, maksum. Allah SWT lagilah utama. Allah tidak pernah ada kesilapan, sebab Allah kekal dengan kemuliaan keagungannya. Tapi kita manusia ada kesilapan. Kullu bni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Dalam hadis daripada Imam Ahmad, dalam kitab Imam Ibn Majah radhiyallahu anhuma, termasuklah Al-Hakim dalam Al-Mustadrak sebut, tiap-tiap anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang sentiasa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira benda macam ni kita jelas sebenarnya. Cuma yang saya nak ambil daripada sudut yang lain ialah bagaimana dalam keadaan apa pun kekurangan kita ada dalam hidup beragama ini, atas asas kita buat silap, salah kita, satu rezeki yang paling utama ialah Allah tidak akan biar kita bergelumang dengan kesalahan itu sampai kita seolah-olah tak ada ruang nak balik pada. Tak ada. Tak akan Allah tutup pintu rahmat kepada kita, menunjukkan Allah akan terima kita kembali. Tuan-tuan sekalian,
saya nak angkat sikit lah kesempatan cerita ni. Sebab apa? Sebab bila sebut tentang Allah terima kita kembali, dia ada satu dilalah muhimmatun azimatun, satu petunjuk besar yang penting. Menunjukkan apa? Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-Nya. Kalau Allah benci kepada kita, Allah biarkan saja. Padanlah kita dengan dosa tu padan tahap kita lagi teruk, lagi rosak, lagi hancur, lagi binasa, tunggu mati neraka. Tak begitu. Allahu Akbar. Tak begitu rupa-rupanya. Saat kita buat salah macam Allah sedia menunggu kita kembali. Akulah Tuhan At-Tawwab, Al-Ghafar, Tuhan yang terima taubat dan Maha Pengampun. Tuan-tuan sekalian, kita ambil renungan sepatutnya. Artinya jalan kita nak pulang pada itu cukup terbuka malam siang pagi petang. Tinggal lagi kita masuk tak jalan itu, lorong itu, untuk sampai ke destinasi kita yang terakhir mungkin bertemu Allah. Masuk tidak? Atau kita yang tutup lorong, kita yang offkan lorongnya, patut kita on kan? Itulah yang kita patut renungkan. Sebab hakikatnya Allah Ta'ala tutup, Allah Ta'ala tutup. Kalau kita boleh renung hal ini secara penuh keinsafan, dari sudut agama lah ni, cakap agama ni, secara penuh keinsafan, kita akan kata apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha penyayang, maha mengasihi hamba-hambanya. Kita merasa seronok dan bahagia. Walaupun kita dalam keadaan kekecewaan dan terasa, kita rasa kecewa, tapi timbul keseronokan. Seronok bukan apa? Seronok sebab kita rasa titik bahagia tu ada. Orang kata jalan pulang tu kita masih nikmati. Di hujung lorong hidup kita ada cahaya yang menanti. Walaupun gelap, lorong kita masuk lorong gelap dengan dosa, tapi ada cahaya di hujung terus menanti kita untuk kita tembus dan keluar daripada terowong dengan selamat. Seolah macam itulah. Itulah titik keampunan Allah Azza wa Jalla. Dalam kegelapan kita buat dosa, ada lorong, ada titik menanti cahaya di hujung terowong hidup kita ni, iaitu keampunan Allah Azza wa Jalla. Betullah pintu keampunan ini, pintu yang Allah tidak akan tutup, Allah akan buka seluas-luas kepada kita. Dan hal inilah tegaskan Allah surah Az-Zumar 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Az-Zumar ayat 53. Kata kepada hambaku yang telah cuai dalam urusan hidup, cuai dengan maknanya buat dosa, buat kesilapan, jangan mereka berputus asa. Jangan mereka putus asa, jangan kecewa. Lorong hidup mereka masih ada terbuka untuk aku, kata Allah Azza wa Jalla. Ampunkan dosa-dosanya. Kerana apa? Kerana sifat Allah itu ialah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa hambanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Tuhan yang maha pengampun, lagi maha mengasihani hamba-hambanya. Tuan-tuan sekalian, dalam masa yang terbatas kita dalam 2-3 minit terakhir ni, kita nak berhenti. Dah cukup masa insyaAllah untuk tujuan kita pada pagi ni. Ringkas insyaAllah, ringkas dan padat mudah-mudahan sampai mesejnya. Maka apa kewajipan kita sekarang ni ialah, apa kewajipan kita? Jelas tuan-tuan, kewajipan kita ialah kita bersedia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita dalam hidup ini mengambil sikap untuk menutup ruang-ruang yang ada, ataupun kita menutup pintu-pintu rahmat Allah bagi kepada kita. Itu tidak adil. Bukan kepada Allah sebenarnya, kepada kita sendiri. Sebab Allah sebenarnya tidak terjejas dengan dosa hambanya. Allah tak jejas kuasa dengan kebaikan kita. Tak, dia tak ada kena mengena tuan-tuan. Kebaikan kita banyak, keburukan kita banyak, tak terjejas dan tidak memberi keagungan kepada apa-apa. Sebab Allah tak berhajat kepada kita. Allah langsung tak berhajat kepada hambanya. Tapi kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik buruk kita, dia tidak jejaskan Allah dan tidak mengukuhkan Allah. So, Allah tegak dengan kuasanya tanpa bantu manusia. Tapi kita
Jejas kita kerana kesilapan kita. Gah kita kerana keimanan kita. Maka di sana, di mana pilihan kita? Sekarang, kita kena cek balik, semak balik. Letaklah dalam hidup kita ni titik-titik yang kita boleh angkat untuk kita bawa ke hadapan. Titik apa? Titik ilmu, titik keinsafan, titik kesedaran, titik keimanan, titik keampunan, titik noktah-noktah kita. Titik yang kita bawa dalam hidup kita. Masa yang sama juga, jauhkan titik-titik keburukan kejahatan. Kerana kita bimbang, kalau ada keburukan kita buat, kita akan istimrar atas keburukan, mati kita nanti tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kesempatan pada pagi ini, setelah kait dengan ilmu di awal tadi, kemudian dengan soal kita kena balik pada dengan keampunan, mudah-mudahan sampai mesej kita pada pagi ini demi untuk kelangsungan hidup kita, kelangsungan hidup yang diberkati, diradai, penuh ketenangan. InsyaAllah tuan-tuan, laluan kita untuk meraih keampunan, ketenangan hidup ini terbuka luas. Dengan amal salah kita, masuklah amal salah kita yang kita patut kekalkan seharian, ialah dengan kita menyumbang, memberi, bersedekah, kita infak ke tabung-tabung untuk tujuan kebaikan, kebajikan, khasnya tabung surau masjid, termasuklah kepada Surau Tabung An-Nur Fasa 3A, Bandar Semar Selatan, dengan nama akaun Bank Islam yang tertera. Kita berilah sumbangan, tak banyak pun tak apa, sikit atau banyak, insya-Allah Allah berkati kita, menjadikan kita lebih dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, umur diberkati, hidup diberkati, amal diberkati, dan rezeki kita makin diberkati Allah Azza wa Jalla. Itulah antara apa yang kita sampaikan pada pagi ini dalam sekolah subuh by online yang ditaja oleh Surau An-Nur Fasa 3A pada Semar Selatan. Kepada semuanya, saya doakan rahmat Allah sentiasa berpanjangan, keredaan Allah kita capai dan tercapai, dan kita hidup dalam keselamatan, jauh daripada keburukan, kebencian, dengki dendam, kata mengata, jauh sama sekali. Kita harmonikan, kerana kita tetap manusia, ada kekurangan, ada kelemahan. Di samping orang ada kelemahan, kita ada kelemahan. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkatan, rezeki, rahmat. Amin Rabbal Alamin. Tenangkan hati dengan iman, tenangkan jiwa dengan ilmu, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.